Keputusan Mahkamah menggugurkan 47 pertuduhan kes rasuah Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Benarkah tanggapan bahawa kerajaan hanya membisu? Wajarkah kes ini ditunggang pembangkang sehingga anjur himpunan jalanan? Atau kerajaan sebenarnya sudah hilang punca? Ikuti kupasan lanjut bersama saya Asma Ismail dalam Next Step Focus. Keputusan Mahkamah Tinggi yang menggugurkan 47 pertuduhan kes rasuah dan pecah amanah terhadap Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menimbulkan bantahan banyak pihak. Walaupun telah dijelaskan oleh pihak kerajaan khususnya Perdana Menteri bahawa ianya keputusan mutlak Peguam Negara dan Mahkamah tanpa campur tangan pimpinan negara, ia masih belum mampu memuaskan hati pihak yang mempertikai. Di Parlimen, isu ini telah membuatkan Dewan Rakyat 2 hari kecoh berturut-turut apabila usul mengenai isu ini ditolak oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Ketidakpuasan hati itu juga telah membawa kepada penganjuran satu himpunan jalanan oleh Perikatan Nasional yang dijadualkan berlangsung di Ibu Negara 16 September ini sempena sambutan Hari Malaysia. Ketua Pemuda PN Ahmad Fadli Syahari mengumumkan perhimpunan itu adalah sebahagian daripada gerakan yang dipanggil Gerakan Selamatkan Malaysia yang baru sahaja dilancarkan. Menurut Fadli Syahari, ada 2 isu yang akan difokuskan pada kempen yang akan digerakkan di seluruh negara. Isu pertama adalah DNAA Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi dan isu yang kedua ialah Badan Kehakiman serta Sistem Perundangan Negara yang kian meruncing. Ekoran pengumuman penganjuran perhimpunan itu, Adun PN Gombak Setia Hilman Idham, telah dipanggil oleh pihak polis bagi memberikan keterangan di bawah Seksyen 112 Kanun Tata Cara Jenayah KTJ. Hilman menegaskan tindakan menghalang penganjuran perhimpunan itu adalah suatu intimidasi bagi menakut-nakutkan rakyat yang mahu mendesak pendakwaan semula ke atas Ahmad Zahid. Sementara itu, Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Ayub Khan Maidin PJ memberi amaran akan mengambil tindakan terhadap penganjur sekiranya mereka tidak mematuhi keperluan Akta Perhimpunan Aman 2012. Beliau berkata mengikut Seksyen 9-1 APA, mana-mana pihak yang berhasrat mengadakan perhimpunan perlu memohon permit 5 hari lebih awal. Sementara itu, Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Alauddin Abdul Majid pula berkata pihaknya mengesan satu rakaman video di TikTok jam 8.30 pagi semalam oleh seorang individu yang menyeru orang ramai turun berhimpun dalam perhimpunan itu. Berikutan itu, kertas siasatan mengikut Seksyen 505-B Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 telah pun dibuka. Menurutnya, pihak polis sudah mengambil keterangan 2 individu bagi membantu siasatan berkenaan video berkenaan dan 4 lagi individu akan diambil keterangan dalam masa terdekat. Beliau turut menasihatkan orang ramai supaya tidak terbabit dengan apa-apa perhimpunan yang tidak mematuhi peruntukan undang-undang dan tindakan akan dikenakan terhadap mana-mana pihak yang terlibat. Selain Himpunan Selamatkan Malaysia, satu lagi himpunan membantah penarikan balik pertuduhan rasuah terhadap Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi akan dirancang oleh Parti Ikatan Demokratik Muda bersama NGO Pertubuhan Masyarakat Sivil PSM. Muda dan PSM pagi tadi telah menyerahkan memorandum kepada Jabatan Peguam Negara AGC. Setiausaha Agung Muda Amir Hariri Abdul Hadi turut mengulangi tuntutan mereka sebelum ini yang menggesa Zahid berundur daripada jawatannya sehingga kes Yayasan Akal Budi diselesaikan. Katanya sekiranya tuntutan mereka tidak dipenuhi sehingga 18 September ini, Muda tidak teragak-agak untuk turun ke jalan raya bagi menyuarakan kekecewaan rakyat Malaysia. Bagaimanapun, Amir berkata Muda tiada sebarang rancangan buat masa ini untuk menyertai perhimpunan Anjuran Pemuda Perikatan Nasional Sabtu ini. Sementara itu, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Selangor, Datuk Muhammad Imran Tamrin, menggesa pihak polis
agar tidak memberi kebenaran untuk penganjuran Himpunan Selamatkan Malaysia yang dirancang oleh pemuda PN tersebut. Menurut Muhammad Imran, himpunan berunsur provokasi seperti itu tidak wajar diadakan. Lebih-lebih lagi pada tarikh 16 September ini kerana ia adalah hari cuti umum bagi memperingati penubuhan Malaysia yang berteraskan keharmonian, perpaduan dan keamanan. Beliau percaya penganjuran himpunan tersebut tidak mendepati kehendak Akta Himpunan Aman dan masih belum mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa tempatan khususnya di BKL termasuk mempunyai premis yang terlibat. Katanya kesamaran entiti sebenar penganjur dikhawatiri tidak memberi jaminan himpunan tersebut dapat diurus secara aman dan teratur dalam masa yang singkat dan hal itu boleh mengundang kepada provokasi umum yang memungkinkan perbalahan dengan pihak lain. Dalam pada itu, Gerakan Selamatkan Malaysia anjuran PN itu bakal mendapat saingan daripada kumpulan Baju Merah pimpinan Datuk Seri Jamal Yunus. Ketua UMNO bahagian Sungai Besar itu melalui Facebooknya berkata, mereka akan menggerakkan ribuan ahlinya di bawah gabungan NGO Malaysia bagi menghalang tunjuk perasaan daripada PN itu. Gerakan Baju Merah diseru untuk turun berdemonstrasi dengan memakai baju merah demi menyelamatkan negara daripada puak PN. Baik, dalam perkembangan yang sama, seorang penceramah yang juga bekas peserta reality television turut membantah rancangan pemuda PN mengadakan himpunan di hadapan Kompleks Sogo di Ibu Negara pada Hari Malaysia Sabtu ini. PU Said atau nama sebenarnya Said Muhammad Bakri Said Ishak berkata, himpunan seperti Anjuran Bersih dan bekas ketua pembangkang dahulu tidak perlu untuk diadakan. Menyatakan tidak menyokong himpunan pemuda PN itu, PU Said di Facebooknya berkata rakyat tak perlu diajar seperti apa yang pernah dilalui sebelum ini kerana ianya membuatkan Malaysia bertambah huru-hara. Beliau berpendapat PN perlu mencari ikhtiar dan kaedah lain untuk menyampaikan hasrat pembangkang kepada kerajaan. Sementara itu, bagi Setiausaha Pakatan Harapan Sabah, Mustafa Sakmud berkata, sambutan Hari Malaysia pada tahun ini amat bermakna kerana negara bakal menyambut 60 tahun pembentukan Malaysia. Beliau berkata mengajak generasi muda untuk turun berdemonstrasi pada Hari Malaysia bukan sahaja tidak menghormati perayaan nasional ini, tetapi memberi isyarat yang tidak baik kepada generasi muda di negara ini. Justru Mustafa yang juga Timbalan Menteri Sumber Manusia berharap generasi muda yang sayangkan negara perlu berfikiran rasional dan tidak terjebak dengan seruan berdemonstrasi seperti itu. Malah pandangan sama turut diutarakan Ketua Angkatan Muda Keadilan AMK Kedah, Dr. Muhammad Taufik Johari yang menasihatkan PN agar menghormati keputusan mahkamah. Katanya semua pihak seharusnya meletakkan kepercayaan kepada sistem perundangan dan kehakiman negara sebagai institusi yang bebas dan berkecuali. Menurutnya, ia tidak sewajarnya dicemari dengan mengadakan perhimpunan bantahan terhadap kes terlibat yang dilihat akan mencemarkan nama baik badan kehakiman. Sejauh manakah gelombang anti keputusan DNAA Zahid akan bertahan dan adakah kerajaan hanya akan berdiam diri? Kami amat menghargai setiap pandangan dan cadangan daripada anda semua. Sekian sahaja Nightstep Focus untuk hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Nightstep Malaysia dan subscribe YouTube Nightstep TV. Nightstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.